Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini bagi sama-sama kita menyambung pembacaan kitab 40 hadis perihal zaman kini karangan As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu wa ardah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Clear ke? Kalau tak clear boleh bagi tahu ya. Saya pun tak boleh tengok siapa yang menengok ni kan. Okey tuan-tuan, tanpa kita melengahkan masa. Okey kan? Kalau tak okey bagi tahu ya. Risau line ke apa ke yang tak kono kan. InsyaAllah tuan-tuan, kita burak-burak ya tuan-tuan. Kita santai-santai sambil kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Kita bukan nak mengajari benar, kita bukan nak mengajar benar dah tuan-tuan kan. Kita cuma nak menengok, kita nak mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mengambil berkat daripada hadis Nabi SAW, melihat apa yang Nabi SAW bagi tahu tentang perihal keadaan zaman kita pada hari ini. Hari ini macam-macam ada tuan-tuan. Kan hari ini macam-macam orang ada, macam-macam pandangan ada, macam-macam pendapat ada yang keluar. Yang kata WHO lah, yang kata vaksin ni bahaya lah. Waalaikumsalam Ustaz Khairul Anwar. Waalaikumsalam Sambal Hitam. Selamat datang semua. Jadi tuan-tuan, hari ni kita ada macam-macam hal, kita ada macam-macam orang. Macam-macam pendapat, ada yang kata vaksin ni tak elok, ada yang kata vaksin ni elok. Ada yang kata vaksin ni bahaya, ada yang kata tak bahaya. Ada yang kata tak boleh sembahyang jarak, itu semua bid'ah, itu semua tanda-tanda akhir zaman, pengikut Dajjal, Freemason, habis semua dituduh kan. Ada ahli Jabatan Mufti pun kau nak tuan-tuan, buka lah dekat Jabatan Mufti tu kan, dekat komen tu. Semua tulis WHO, tulis pengikut Dajjal lah, Freemason lah, macam-macam dia tuduh ya tuan-tuan. Kona tak sambal hitam? Tak kona. Siapa ya sambal hitam? Kalau lain pada nama tu, kurang kona. Kalau ada nama tu, kona jugalah kan. Kalau tak ada nama tu, kalau agak-agak boleh lah. Okey tuan-tuan, jadi insyaAllah kita terus kepada hadis ke-28. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 143. Hadis ke-28. Hari ni saya pun tak ada semangat pun nak mengajar. Tak tahulah apa kono kan. Hujan agak pagi tadi. Tak apa kono losu ke badan kan. Okey tuan-tuan. Tak payah kona. Masya Allah. Okey, insyaAllah kita sambung tuan-tuan. Moga-moga ada istifadah, ada manfaat kita dengar hadis Nabi SAW pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-28. An Umar radhiyallahu taala anhu. Kita baca sikit matan dia tuan-tuan, kita ambil berkat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un shadidun min sultanihim la yanju fihi illa rajulun 'arafa din Allah fajahada 'alaihi bilisanihi wa yadihi fadhalika sabaqat lahu as-sawabiq. Rawahu ad-Dailami. Maksudnya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku pada akhir zaman akan ditimpa dengan pelbagai bala yang sangat dahsyat daripada para pemerintah mereka. Tiada seorang pun yang akan terlepas melainkan orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berusaha melawan bala tersebut dengan lisan dan tangannya.
itulah yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ke-28 ini tuan-tuan, sebuah hadis yang menerangkan kepada kita tentang perihal keadaan akhir zaman yang mana akan ditimpa kepada umat akhir zaman satu bala. Dan bala tersebut adalah datangnya daripada para pemerintah mereka sendiri. Tidak ada yang akan selamat dalam bala tersebut, dalam fitnah tersebut, melainkan mereka yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Lalu dia akan melawan sultan yang zalim tersebut, bala tersebut dengan lidahnya dan tangannya. Maka itulah apa yang telah ditempuhi oleh mereka yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita perincikan lagi hadis ini, kita lihat dulu siapa dia perawi kita dalam hadis ini. Beliau adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, seorang sahabiyun jalil. Tak payah kita cerita pun semua orang dah kenal dah kan. Kau cerita ke anak-anak kecil kita pun dia kenal siapa Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang biografi 2 hari belum habis tuan-tuan. Panjangnya biografi kisah tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kita ringkaskan tuan-tuan untuk kita kenal. Tak dapat banyak pun kata ulama, man la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kata ulama, kalaulah yang tak dapat semua pun jangan ditinggalkan yang kebanyakannya. Jadi kita ambillah sikit tuan-tuan manfaat kita untuk kita kenal-kenal dia siapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lihat sedikit dengan lebih terperinci tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, beliau kunyahnya, kita dah cerita dah tentang kunyah dan laqab ni kan. Kunyah beliau adalah Abu Hafs, Abu Hafsin. Kenapa digelarkan sebagai Abu Hafs? Sebab nama anaknya Abu Hafs. Di orang Arab, mereka biasanya menggelarkan nama dengan nama anak. Contoh, nama saya Hakim, nama abah saya Ishaq. Kalau orang Arab, biasanya kalau dia nak panggil abah saya, dia akan kata Abu Hakim. Contoh kan, dia panggil nama anak. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gelaran dia Abu Hafs sebab nama anaknya Hafsah. Siapa dah Hafsah ni tuan-tuan? Hafsah ini adalah anak Sayyidina Umar bin Khattab yang berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri keempat Rasulullah SAW. Yang pertama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian diikuti dengan Saudah, kemudian barulah Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Hafsah ini adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kiranya Sayyidina Umar ini adalah merupakan merangkap juga bapa mertua kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni nama panjang dia Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah ibn Qurat ibn Al-Razah ibn Adi ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Jadi bila kita baca nasab keturunan keturunan Quraisy ini tuan-tuan, biasanya nasab dia akan bertemu pada Adnan. Sama dengan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi mendengar, sudi meluangkan masa. Okey. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bersambung nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Adi bin Lu'ay. Jadi Nabi SAW, Ka'ab bin Lu'ay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab Nabi Ka'ab bin Lu'ay. Adapun Sayyidina Umar, Adi bin Lu'ay. Sebab itu Sayyidina Umar digelarkan juga sebagai Al-Adawi, kerana keturunan beliau daripada Adi bin Lu'ay. Sedangkan Nabi SAW daripada Ka'ab bin Lu'ay. Ibu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, namanya adalah Hamtamah binti Hisham. Hamtamah binti Hisham ini tuan-tuan, beliau juga merupakan adik-beradik kepada seorang lelaki yang cukup terkenal. Kalau kita sebut ni semua orang kenal lah. Nama dia Amr bin Hisham.
Siapa tu ustaz? Amr bin Hisham ni tuan-tuan, dia digelarkan dek kawan-kawan dia, sesama-sama dia, orang gelarkan dia sebagai Abul Hakam. Orang yang cerdik, orang yang pandai lah. Tetapi di sisi umat Islam, baginda SAW menggelarkannya sebagai Abu Jahal, bapa segala jahil. Macam itulah dia gelaran untuk Abu Jahal, bapa kepada orang-orang yang jahil. Nama sebenar beliau adalah Amr bin Hisham. Dia adik-beradik dengan ibu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu iaitu Hantamah binti Hisham. Nama bapa dia sama. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan Abu Jahal ni dia adalah anak buah. Sayyidina Umar anak buah kepada Abu Jahal. Sebab tu nanti kita akan lihat kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu cukup marah dengan Nabi, marah dengan Sayyidina Hamzah sehingga Sayyidina Umar tekad nak pergi bunuh Rasulullah SAW sebelum beliau memeluk Islam. Okey. Sayyidina Umar bin Khattab ini tuan-tuan, tubuh dia, badan dia besar, orang ni 9 khabar godang, kan? Dan beliau seorang yang sangat tinggi sehingga dikatakan kalau dia menaiki kuda tu, kaki dia boleh cecah ke tanah. Kita kok naik kuda tu kan kaki kita terkapai-kapai sebab kita rendah. Sayyidina Umar kalau dia naik kuda, kaki dia mencocah ke tanah. Nak ngobarkan tingginya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan besar badan dia. Sayyidina Umar sebelum beliau memeluk Islam, beliau adalah peninju, ahli gusti yang hebat di kota Makkah. Ramai yang tak boleh mengalahkan Sayyidina Umar sebab handalnya Sayyidina Umar ni dalam bergusti di pasar Makkah. Sebab badan dia besar. Dia seorang yang cukup berani, cukup garang. Kita tahu susuk tubuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi gusti zaman dulu tuan-tuan tak sama dengan zaman kita. Ada orang kata oh boleh bergusti, boleh tumbuk-tumbuk, boleh berdarah-darah, tu tak sama tuan-tuan. Sebab dia kata apa? Sebab Nabi pun pernah bergusti. Kan ada hadis Nabi bergusti. Gusti zaman tu tuan-tuan tak sama dengan zaman kita. Zaman kita ada yang kalau WWE itu berlakon tu tuan-tuan, kan? Adalah macam-macam lah gusti yang ada pada hari ini, tapi tak sama dengan gusti zaman dulu. Gusti di Makkah pada ketika itu dia adalah lebih kepada menjatuhkan musuh, menjatuhkan lawan. Dia bukan tumbuk, bukan stone cold, bukan apalah. Tak ada melompat-lompat daripada atas terjun, himpap badan ke, pijak dek kaki ke, tak ada. Dia lebih kepada menjatuhkan musuh. Siapa yang dapat jatuhkan musuh, maka dia lah yang paling andal, dia lah menang. Sayyidina Umar ni badan dia besar, badan dia godang. Dia seorang yang cukup kuat. Jadi dengan mudah dia menewaskan orang yang bergusti dengan dia. Sayyidina Umar ini dia dilahirkan 13 tahun selepas daripada tahun gajah. Kiranya Sayyidina Umar ni dia muda daripada Nabi SAW. Sayyidina Umar ni muda daripada Nabi 13 tahun. Sebab beliau lahir 13 tahun selepas tahun gajah dan baginda SAW lahir pada tahun gajah. Tetapi walaupun usia dia 13 tahun tuan-tuan, tapi Sayyidina Umar ni dia orang yang berani. Dia tak kira dia langgar. Kan? Tak kira lah orang tua ke orang muda ke, kalau dia tak puas hati dia langgar. Kalau dia kata dia nak bunuh, dia pergi bunuh. Ini Sayyidina Umar. Berani dan garangnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni ketika kecil lagi, kerja dia mengembala unta. Bila dah besar sikit, dia mula belajar berniaga. Sehingga Sayyidina Umar ni tuan-tuan antara orang yang paling kaya di Mekah pada ketika itu. Kita biasa dengar tentang Sayyidina Abu Bakar, tentang Sayyidina Uthman. Kita jarang dengar tentang kekayaan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar juga antara peniaga yang berjaya. Jutawan, billionaire. Beliau kalau musim panas dia akan pergi ke Syam. Kalau musim sejuk akan berniaga ke Yaman. Orang yang pandai berniaga. Ini para sahabah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, orang yang kaya, jutawan. Sayyidina Umar, orang jutawan. Sayyidina Uthman, jutawan. Tapi bila mereka mendapat jawatan, apabila mereka menjadi khalifah, kekayaan mereka tinggalkan. Seolah-olah mereka tak ada duit langsung. Pakai baju bertambah-tambah, nanti kita akan lihat. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi khalifah. Baju bertambah tuan-tuan. Zuhudnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dia peniaga yang handal, walaupun dia kaya kat kita kan, tak payahlah dah kalau jadi pemimpin susah, badan kau jauh berniaga, tapi jadi kaya kan. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tak. Beliau walaupun seorang yang kaya, mempunyai bisnes yang berjaya, tetapi tetap sanggup meninggalkan perniagaannya
demi untuk menegakkan Islam. Sanggup meninggalkan perniagaannya demi untuk untuk memimpin umat Islam. Inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni bapak dia pun orang garang. Itu tak terperanjat kita bila Sayyidina Umar ni garang. Apalah garang benar Sayyidina Umar ni? Sebab abah dia pun garang. Biasanya tuan-tuan, kalau seseorang anak tu, peribadi dia mesti ambil daripada abah atau mak. Salah satu lah. Kok garang tu tengoklah. Atau mak aku, abah aku mesti garang. Anak dia pun garang. Jaranglah kalau mak abah dia garang, anak dia baik, elok je. Dia mesti mengikut jejak langkah perangai abah mak Sebab tu kata orang Melayu, mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Itulah maksud dia kan. Dia akan ambil sikit apa perangai abah apa perangai anak Sebab tu kalau anak kita buat hal macam-macam, kita jangan marah mana, kita kena tengok diri kita balik. Kan? Hari ni kalau anak kita dogi, kalau anak kita begal, kita marah anak kita dulu. Lupa kita pun macam tu ya dulu. Jadi, anak itu dia akan ambil daripada apa yang dibawa ataupun diajar oleh bapanya. Seperti itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak yang garang. Sebab tu dia pun cukup garang. Orang semua takut dengan dia. Dan dia juga merupakan orang yang paling dihormati di kalangan Quraisy. Beliau dilantik menjadi, kita kata hari ni macam gubernur lah tuan-tuan. Kalau ada apa-apa permasalahan, bergaduh ko, hantar Sayyidina Umar, selesai masalah. Hantar Sayyidina Umar, jangan cek orang lain. Di Sayyidina Umar ni orang hormat dengan dia. Apa dia cakap orang dengar. Sebab yang pertama dia garang, yang kedua dia kuat dan daripada keturunan yang mulia. Keturunan Quraisy. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Sangat benci dengan Islam. Sehingga kan tuan-tuan, nak kata bencinya Sayyidina Umar bin Khattab ini kepada Islam dan umat Islam, dia akan menyiksa orang yang masuk Islam. Kerja Sayyidina Umar, sebelum dia masuk Islam, dia akan mengikut Rasulullah mana Rasulullah pergi. Dia ngeka, ya Rasulullah, tengok mana Rasulullah pergi. Kalau Rasulullah jumpa orang ni masuk Islam, kau siap. Dia akan, bila Rasulullah tinggal lelaki ni, Sayyidina Umar akan datang. Apalah kau masuk Islam, kau tinggalkan Islam. Ini kerja Sayyidina Umar sebelum beliau memeluk Islam. Dan dikatakan juga Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia pernah menyiksa hamba dia daripada pagi sampai ke petang, tak berhenti-henti. Daripada pagi sampai petang dia mengajarkan hamba dia siksa. Bayangkan tuan-tuan, daripada pagi sampai ke petang. Akhirnya sehinggalah dia katakan, wallahi ma taraktuka illa malalah. Dia kata, demi Allah, aku berhenti ni, dah petang ni aku berhenti ni, bukan sebab apa? Sebab dia dah bosan nak seksa kau. Dan suruh kau tinggalkan Islam, kau tak nak tinggalkan Islam, dan dah bosan, dah lah, suka hati kau lah. Sebab lamanya Sayyidina Umar menyiksa hamba tersebut. Jadi, Sayyidina Umar ni sangat hebat menentang Islam. Tetapi pada masa yang sama tuan-tuan, ini yang banyak orang tak cerita. Walaupun Sayyidina Umar ni, beliau seorang yang cukup memusuhi Islam, tetapi pada masa yang sama, di dalam hati dia yang dalam, dia cenderung untuk memeluk Islam. Walaupun dia belum memeluk Islam, walaupun dia marah dengan orang Islam, walaupun dia siksa orang Islam, tetapi di dalam hati dia yang paling dalam, dia ada kecenderungan untuk memeluk Islam. Diriwayatkan bahawa isteri kepada Amir bin Rabi'ah dan isteri dia masuk Islam. Dia ni saudara kepada Sayyidina Umar. Mereka nak pergi berhijrah, nak meninggalkan kota Makkah. Ketika mana isteri Amir bin Rabi'ah ni tengah siap-siapkan baju, tengah ambil cadar, macam-macam lah, bawa bantal, bawa beg, semua sediakan barang, nak pergi berhijrah. Bila dia keluar je rumah tuan-tuan, tiba-tiba ditahan oleh Sayyidina Umar. Isteri kepada Amir bin Rabi'ah ni dah risau dah. Dia kata, tak lopeh lah dan ni nak pergi berhijrah ni. Umar dah tahan. Macam mana dia nak jumpa dengan lelaki, dan lelaki dia dah jalan terlebih awal. Isteri dia tertinggal barang, nak ambil, nak komeh, nak pergi bawa jumpa dengan suami untuk berhijrah. Ditahan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, kau nak pergi mana ni? Risau isteri Amir bin Rabi'ah bila ditanya oleh Sayyidina Umar seperti itu. Tapi dia jawab dengan tenang, dia kata, aku ingin berhijrah meninggalkan kota Makkah. Yang peliknya tuan-tuan, dalam peristiwa ini, Sayyidina Umar tak marah. Dia tak halang saudara dia ini untuk pergi meninggalkan Mekah, untuk berhijrah. Sebaliknya, dia mengatakan kepada mereka, kepada wanita ini, kepada isteri Amir bin Rabi'ah ini, sahibukumullah, kata dia. Semoga Allah melindungi kalian.
Semoga Allah bersama dengan kalian dalam perjalanan hijrah ini. Ini perkataan yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Walaupun ketika ini dia belum memeluk Islam. Dia benci dengan Islam, dia benci dengan umat Islam. Tetapi dia mengatakan kepada isteri Amir bin Rabi'ah, sahibukumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian. Seolah-olah dia menggalakkan lagi Amir bin Rabi'ah dan isterinya untuk pergi berhijrah. Isteri Amir bin Rabi'ah ni, bila dah lepas daripada Sayyidina Umar, dia pun pergi jumpa dengan laki dia. Laki dia tanya, apalah lambat benar? Apa yang kau komehkan? Tak, sudah-sudah lama dan menunggu lah. Ini contoh lah kan. Amir bin Rabi'ah tanya, kata isteri dia, wahai suamiku, tadi aku sebelum berjalan nak sampai ke kau, Sayyidina Umar tahan dan dah risaulah. Tetapi yang pelik dia khabar kat Dan, suruh supaya Allah melindungi perjalanan kita. Mudah-mudahan Allah bersama kita dalam perjalanan kita. Dia doakan pula untuk kita dan pelik betul. Dan kata isteri Amir bin Rabi'ah, aku rasalah kan, Omar ni dia nak masuk Islam agak hati dia dah lembut dengan Islam. Apa kata Amir bin Rabi'ah? Dia kata, fala yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslim himar al-Khattab. Kata Amir bin Rabi'ah kepada isteri dia, wahai isteriku, orang yang kau tengok tadi, orang yang kau jumpa tadi, dia takkan memeluk Islam sehinggalah keldai dia meluk Islam. Nak kata mustahilnya Sayyidina Umar ni nak meluk Islam. Bencinya Sayyidina Umar ni kepada Islam dan umat Islam. Sehingga kata Amir Rabi'ah, kalau keldai dia meluk Islam, baru dia masuk Islam. Maknanya takkan masuk Islam lah. Macam mana lah keldai tu nak masuk Islam? Ini kata Amir bin Rabi'ah. Jadi Sayyidina Umar ni dalam hati dia, dia suka dengan Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tengok keteguhan iman umat Islam pada ketika itu. Walaupun mereka diseksa, walaupun mereka dipaksa, tetapi mereka terus kekal dengan agama, tidak meninggalkan agama mereka. Tambahan pula tuan-tuan, pada masa yang sama, beliau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat, kerana ada beberapa riwayat tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab memeluk Islam. Ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Umar mendengar bacaan Nabi SAW, mendengar Al-Quran, sehingga menyebabkan hati dia lembut. Kerana dia tahu bahawa bahawa apa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah rekaan makhluk, sebaliknya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar ini juga dia kenal siapa dia Muhammad. Dia kenal siapa dia baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu yang Muhammad ini seorang yang jujur, seorang yang amanah, tak pernah menipu, tak pernah membongak. Dia tahu yang Nabi SAW ini seorang yang jujur. Mustahil kata dia Muhammad ini dia mereka-reka agama yang baru. Sebab dia seorang yang jujur, dia tak pernah menipu. Tetapi disebabkan beliau merupakan wakil kepada Quraisy, dia duta kepada Quraisy, dia kena pertahankan Quraisy. Dia kena pertahankan agama yang dipegang oleh musyrikin Quraisy. Dia menganggap bahawa apabila orang memeluk Islam, maka itu akan menyebabkan penduduk Quraisy berpecah belah. Separuh ikut Quraisy, separuh ikut Muhammad. Dia tak nak perkara itu berlaku. Sebab itu, dia tetap berkeras untuk menentang Islam dan umat Islam. Sehinggalah tuan-tuan, akhirnya beliau membuat keputusan untuk mengakhiri semua ni. Dia dah tak tahan dah apabila melihat semakin ramai umat Islam yang memeluk Islam. Dan dikatakan juga pada ketika itu, Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW telah memeluk Islam. Dan berlaku sedikit pergeseran di antara Hamzah dan Abu Jahal, yang menyebabkan Hamzah melompang Abu Jahal. Disapak Abu Jahal. Masa kita Negeri Sembilan kan. Sayyidina Hamzah ni garang tuan-tuan. Dia lebih kurang dengan Sayyidina Umar. Orang pun tak berani benar dengan dia tak. Sayyidina Hamzah, Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala, yang syahid di dalam perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy. Jadi Sayyidina Hamzah, dia ada pergaduhan sebab Abu Jahal marah Hamzah meluk Islam. Hamzah tak perhati, dia pergi lompang Abu Jahal. Bila Sayyidina Umar dengar perkara tersebut, dia marah. Dia kata, apa pula si Hamzah tu nak lompang-lompang papak saudara Dan. Abu Jahal tu kan bapa saudara dia. Dia marah. Akhirnya dia kata, tak boleh jadi ni.
Islam ni dah melampau dah ni. Dah mula nak melempang orang, dah mula nak memecahkan ni. Dia pun mula bertekad untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah pada ketika itu, tuan, dia bukan tak nak bunuh Nabi Muhammad. Dia lagi nak bunuh, tapi tak ada yang berani. Sebab apa? Sebab Rasulullah ini daripada keluarga yang mulia. Tadi cucu kepada Abdul Muttalib, antara pemimpin musyrikin Quraisy pada ketika itu. Jadi mereka tak berani. Yang berani ni Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi bila dia dah tekad hati nak bunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia pun berjalan menuju kepada rumah Arkam bin Abil Arkam. Rumah yang mana Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Dalam perjalanan tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertemu dengan seorang sahabat nama dia Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi Al-Quraisy, yang juga daripada keluarga Sayyidina Umar. Sebab itu disebutkan sebagai Al-Adawi. Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi Al-Quraisy. Nu'aim bin Abdullah ni, dia dah meluk Islam. Tetapi Sayyidina Umar tak tahu. Dalam perjalanan tersebut, bila Sayyidina Umar bergosor-gosor nak pergi ke arah baginda SAW, nak membunuh baginda SAW, bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah tahan. Relax dulu, relax. Apa kau ni? Apa lah tergosor-gosor ni? Kau nak pergi mana? Tanya Nu'aim bin Abdullah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Uridu Muhammadan, hadha as-sabiyyu alladhi farraqa amra Quraisy. Ini Sayyidina Umar, tuan-tuan. Gangsternya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Nu'aim bin Abdullah tanya kepada dia, Aina turid ya Umar? Kau nak pergi mana, wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, aku nak pergi bunuh Muhammad, budak kecil yang telah memecahkan orang musyrikin Quraisy. Ini Sayyidina Umar. Dia kata budak kecil. Sedangkan tadi kita dah bincang, umur Sayyidina Umar ni 13 tahun lebih muda daripada baginda SAW. Tetapi sebab marahnya dia, beraninya dia, dia tak kira siapa pun dia nak pergi serang, dia nak pergi bunuh. Apabila Nu'aim bin Abdullah ini dia dapat tahu yang Sayyidina Umar nak pergi bunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia dah tak fikir panjang dah. Dia kata, kalau Umar ni pergi ni, memang habis ni. Umar ni bukan boleh percaya, kata dia. Akhirnya dia kata, wahai Umar, wallahi, demi Allah, laqad gharratka nafsuk ya Umar. Kau ni dah tak boleh nak kawal diri ni, Umar. Bertenang, Umar, sabar. Relax dulu, chill dulu, Umar. Atara bani Abdi Manaf tarikika tamshi ala al-ardi wa qad qatalta Muhammadan. Kata Nu'aim bin Abdullah, engkau agak-agak lah, Umar, kan? Kau ni tengah marah ni, sabar dulu, fikir dulu. Kau agak-agak lah, kan? Kalau kau pergi bunuh Muhammad ni, kau agak-agak keturunan Abdul Manaf akan biarkan je ke kau berjalan di atas bumi ni? Kau dah bunuh Muhammad. Kau dah bunuh keturunan daripada Abdul Manaf. Kau ingat dia orang nak biarkan kau hidup macam tu ya? Kata Nu'aim bin Abdullah, dia nak bagi Sayyidina Umar ni risau sikit, jangan pergi bunuh Nabi Muhammad. Kemudian dia tengok Sayyidina Umar ni, dia kata, dia tak peduli. Dia tak kisah. Biar dia mati. Dia akan tetap pergi nak tunaikan hajat dia. Kemudian akhirnya Nu'aim bin Abdullah ni dia tak ada cara, tak ada jalan lain. Dia kata, afala tarji'u ila ahli baitika fatuqimu amrahum. Dia kata, wahai Umar, apa kata kau pergi balik dulu, kau pergi tengok ahli keluarga kau. Luruskan urusan keluarga kau tu dulu. Settlekan urusan keluarga kau tu dulu. Fa inna ibn ammika Sa'id bin Zaid bin Amr wa ukhtaka Fatimah bint al-Khattab qad wallahi aslama wa taba'a Muhammadan ala dinih fa alayka bihima. Kata Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi, wahai Umar, sesungguhnya ibn ammik, anak kepada pakcik engkau, yakni Sa'id bin Zaid bin Amr, wa ukhtaka, dan adikmu Fatimah bint al-Khattab. Adik Sayyidina Umar nama dia Fatimah. Sayyidina Umar juga ada seorang lagi adik nama dia Zaid bin al-Khattab. Zaid bin al-Khattab ini nanti yang syahid di dalam peperangan Yarbuk. Dia juga memeluk Islam. Jadi kata Nu'aim bin Abdullah, Sa'id bin Zaid dan adikmu Fatimah
demi Allah, mereka telah memeluk Islam dan mereka telah mengikuti Muhammad, mengikuti agama Muhammad. Baik kau pergi tengok dulu ahli keluarga kau sebelum kau nak pergi bunuh Muhammad. Lalu Sayyidina Umar bila dia dengar adik dia memeluk Islam, bila dia dengar sepupu dia memeluk Islam, dia tak fikir panjang, dia terus patah balik pergi berjumpa dengan adik dan sepupu. Dia datang dalam keadaan yang sangat marah. Dan apabila dia sampai di rumahnya, dia mendapati Khabbab ibn al-Arat sedang mengajar kedua-dua mereka ini Al-Quran. Khabbab ibn al-Arat sedang mengajar adik Sayyidina Umar dan Sa'id bin Zaid bin Amr Al-Quran. Bila Sayyidina Umar dengar saja perkara tersebut, dia terus ketuk pintu. Dia ketuk bagai nak pecah. Bila Fatimah dengar yang luar ni Sayyidina Umar, dia gelabah. Dia suruh Khabbab ibn al-Arat menyembunyikan diri. Dia kata, kalau Umar nampak kau, habis kau. Tak apa, biar Dan yang berdepan dengan Umar. Sayyidina Umar masuk je tuan-tuan, dia tak fikir panjang. Dia terus pelompang adik dia. Sehingga menyebabkan, dikatakan bahawa wajah adik dia berdarah. Disebabkan Umar melempang wajah adik dia. Marahnya Sayyidina Umar, dia tak fikir panjang. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa adik yang pegang Quran pada ketika itu tercampak Quran di kono lompang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apabila Sayyidina Umar nak ambil Quran yang jatuh tadi, dia nak tengok apa yang diorang ni baca beria benar ni. Apa yang sampai mengajar, sampai tak sanggup tinggalkan keluarga, sehingga sanggup tinggalkan agama mereka yang dahulu. Ni sebab kitab ni kok. Dia pun ambil, dia nak baca. Marah Fatimah bintul Khattab, adik kepada Sayyidina Umar. Walaupun dia dah kena pelompang, dia tetap marah. Wahai Umar, jangan kau sentuh Quran tersebut kerana engkau belum bersuci. Kalau kau nak sentuh Quran tersebut, kau mesti bersuci terlebih dahulu. Kemudian Sayyidina Umar pun dia pun ambil wudu dan dia menyucikan diri dia. Lalu dia membaca lembaran Quran. Pada ketika itu Quran tak ada lagi tuan-tuan. Quran belum dihimpunkan menjadi mushaf. Dia ditulis di atas lembaran-lembaran, di atas kulit binatang, di atas pelepah tamar dan sebagainya. Sayyidina Umar ambil, dan pada ketika itu Sayyidina Umar membaca surah Taha ayat 1 hingga ayat 6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu membaca surah Taha ini daripada ayat pertama hingga ayat 6, mengalir air mata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang lelaki yang garang, seorang lelaki yang pemarah. Apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, mengalir air mata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan, ma hadha kalam bil bashar. Dia kata, demi Allah, ini bukan perkataan manusia. Tidak mungkin manusia mampu mengarang perkataan yang sangat indah seperti ini. Mustahil ia merupakan rekaan daripada manusia. Sudah pasti dia daripada pencipta, Tuhan yang telah menciptakan makhluk. Kerana Sayyidina Umar ni dia orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, dia tahu tentang selok belok bahasa Arab. Dia tahu tentang balaghah, dia tahu tentang majaz, dia tahu tentang penggunaan istilah bahasa Arab macam kita lah tuan-tuan kan. Kita ada syair dan sebagainya, ada pantun. Begitu juga dengan mereka. Mereka tahu tentang bait-bait syair yang dikarang oleh orang Arab jahiliyah dulu. Kata Sayyidina Umar, tak ada manusia yang mampu mengarang ayat seperti ini. Dia bukan ciptaan manusia, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar meminta kepada adiknya untuk menemannya bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar pun sampai di hadapan rumah Arqam. Bila sampai depan pintu tu tuan-tuan, apa keadaan dalam tu? Sahabat cuak, risau. Ni Umar ni datang ni, apa dia nak ni? Dia tak lain, pada ketika itu mereka tak tahu Sayyidina Umar datang nak memeluk Islam. Sayyidina Umar datang dalam keadaan marah bersama dengan adik dia. Para sahabat pada ketika itu, antara yang ada bersama dengan baginda sama adalah Sayyidina Hamzah. Mereka dah risau. Tapi Sayyidina Hamzah kata apa?
Ya Rasulullah, kau jangan risau. Kita buka pintu ni, aku yang akan berhadapan dengan Umar. Apa jadi aku tanggung. Kau jangan risau. Ini hebatnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar ketuk. Akhirnya pintu dibuka oleh baginda SAW. Dan Sayyidina Umar terus mengatakan bahawa beliau ingin memeluk Islam. Inilah kisah Islaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan beliau memeluk Islam pada bulan Zulhijjah. Tahun kelima Nabi diutuskan menjadi Rasul. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa beliau memeluk Islam selepas hijrah yang pertama ke Habsyah. Kerana seperti riwayat yang kita sebut tadi, ketika mana saudara Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Amir bin Rabi'ah tadi, nak pergi dengan isteri dia berhijrah ke Habsyah, Sayyidina Umar masih belum memeluk Islam. Oleh itu, ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam setelah hijrah ke Habsyah, iaitu pada tahun 6 Hijrah. Ini khilaf sama ada pada tahun 5 Hijrah ataupun tahun ke-6 Hijrah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam. Dan Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia memeluk Islam 3 hari selepas Sayyidina Hamzah memeluk Islam. Tak jauh jarak di antara keislaman Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Dua ini tuan-tuan merupakan pejuang baginda SAW. Tonggak umat Islam pada ketika itu. Dikatakan pada ketika itu umur Sayyidina Umar lebih kurang 30-an hingga ke 20-an. Dan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah berkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Nabi SAW pernah berdoa, Ya Allah, Engkau angkatlah kedudukan Islam ini dengan salah seorang daripada dua Umar. Siapa dia? Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni siapa dia tuan-tuan? Kita dah sebut tadi, iaitu Abu Jahal. Nabi doa supaya salah seorang daripada mereka. Kerana mereka ni dua orang yang berpengaruh. Orang yang sangat hebat menentang Nabi SAW pada ketika itu. Menyebabkan akhirnya Nabi SAW terpaksa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Islamkan salah seorang daripada mereka. Dan wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Tetapi Allah lebih mencintai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehinggalah Allah memilih Sayyidina Umar untuk memeluk Islam. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia memeluk Islam selepas 40 orang lelaki, dan ada riwayat mengatakan bahawa 11 orang wanita. Dan ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memeluk Islam setelah orang ke-39, yakni beliau orang ke-40. Dan apabila Sayyidina Umar bin Khattab memeluk Islam, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 48 hingga 49. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, maafkan saya, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 64, yang mana Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila Sayyidina Umar memeluk Islam, Ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan engkau dan pengikut engkau daripada kalangan mereka yang beriman. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayat ini turun setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memeluk Islam. Dan ada riwayat yang lain mengatakan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memeluk Islam adalah ketika mana beliau mencuri dengar Nabi SAW sedang membaca ayat Al-Quran di tepi Kaabah. Ketika mana Nabi SAW sedang membaca ayat Al-Quran, lalu Sayyidina Umar mendengar, dia curi dengar, dan Nabi SAW bila dia nampak Sayyidina Umar sedang mencuri dengar bacaan baginda SAW, lalu Nabi panggil dan Nabi doakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan al-Zariq mengatakan bahawa itulah asbab Sayyidina Umar bin Khattab mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan handalnya Sayyidina Umar ni tuan-tuan, apabila dia memeluk Islam, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, aku bersama dengan Umar pada ketika itu, dan aku mengingati lagi apakah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar setelah dia memeluk Islam. Apabila Sayyidina Umar memeluk Islam, orang musyrikin Quraisy tak tahu. Dia tak tahu yang Sayyidina Umar dah memeluk Islam. Bahkan orang Quraisy tuan-tuan,
mereka menganggap mustahil Umar akan memeluk Islam. Tak mungkin Umar memeluk Islam. Mereka tak tahu. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan beraninya dia mengatakan bahawa ayu Quraisy ansha'ul hadith. Sayyidina Umar pergi di hadapan orang-orang Quraisy lalu dia kata, siapakah daripada kalangan kalian yang paling handal dalam menyampaikan berita? Hari ini kita kata siapa yang paling power membawang, gitu kan? Ataupun kita kata kita cari berita mana yang paling mendapat perhatian. Contohnya berita harian lah contoh, kan? Berita utama TV3 contoh dia. Astro Awani lah contoh. Cari yang paling handal untuk menyebarkan berita. Sebab apa? Sebab dia nak orang ni pergi sebarkan berita yang Umar telah memeluk Islam. Orang tak tahu. Orang semua memeluk Islam sorok-sorok. Semua takut. Tapi Sayyidina Umar, dia tak peduli. Dia cari orang yang paling power menyampaikan berita. Itu nama dia Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ni tuan-tuan, orang yang suka menyampaikan berita. Sehingga kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, panjang pula kita cerita tentang Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Kita ringkaskan. Sehingga kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, belum habis lagi Sayyidina Umar bagi tahu kepada Jamil bin Ma'mar ni, dia dah lari nak pergi bagi berita ke orang. Orang macam ni ada tuan-tuan. Keliling kita mesti ada orang yang macam ni. Dia suka nak sampaikan berita kat orang. Dia suka nak jadi orang yang menyampaikan maklumat. Dia suka. Kalau WhatsApp tu dia suka share kan. Berita PM telah jatuh contoh. PM telah tukar. PM telah... Semua dia nak update tuan-tuan. Dia nak bagi tahu kat orang. Ni ada orang yang macam ni. Jadi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ni dia tak berlengah lagi. Dia toih-poih ke orang musyrikin Quraisy, dia bagi tahu. Dia joget seramai-ramai. Dia kata, kau nak tahu tak Umar telah memeluk Islam? Ini beraninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar memeluk Islam, umat Islam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam beribadah dalam keadaan yang bersembunyi, dalam keadaan yang takut kerana akan diganggu oleh musyrikin Quraisy. Tetapi apabila Sayyidina Umar memeluk Islam, beliau mengatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alasna 'alal haq? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukankah kita di jalan yang benar? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, ya wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar kata lagi, alaisu 'alal batil? Bukankah mereka itu, musyrikin Quraisy itu dalam kesesatan? Kata Nabi SAW, na'am, ya wahai Umar. Sayyidina Umar kata lagi, fafimal khafiyah? Sayyidina Umar tanya kepada baginda SAW, apa sebab kita duduk sembunyi-sembunyi ni wahai Rasulullah? Kan kita dalam kebenaran, mereka tu yang dalam kesesatan. Kenapa kita yang perlu bersembunyi wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, fama tara ya Umar? Apa pandangan engkau wahai Umar? Kata Sayyidina Umar dengan cukup berani. Dia mengatakan, nakhruju fanatufu bil Ka'bah. Kita akan keluar dan kita akan tawaf di Ka'bah. Ini beraninya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan setelah beliau memeluk Islam lah, umat Islam baru keluar beribadah secara terang-terangan. Jadi dalam keadaan itu, Nabi SAW diapit oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab mengiringi baginda dan umat Islam untuk melakukan tawaf di Kaabah. Dan disebabkan peristiwa inilah digelarkan Sayyidina Umar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq. Orang yang memisahkan di antara hak yang batil. Orang yang berani, orang yang hebat. Sehingga kan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma kunna naqdir an nusalli 'inda al-Ka'bati hatta aslama Umar wa ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kami tidak mampu untuk solat di Kaabah sehinggalah Sayyidina Umar memeluk Islam. Dan sehingga hari ini, kata Abdullah bin Mas'ud, aku masih rasa lagi kemegahan untuk kami keluar solat di Kaabah setelah Sayyidina Umar memeluk Islam. Ini hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga tuan-tuan dalam peristiwa hijrah. Kebanyakan para sahabat berhijrah dalam keadaan yang bersembunyi. Termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab, apabila beliau ingin berhijrah, Sayyidina Umar mengambil pedangnya. Beliau mengikat di pinggangnya. Dan beliau menyandang busur panah. Bersama dengan tangan kirinya tombak. Beliau menaiki kuda dan melakukan tawaf di Kaabah sebanyak 7 kali. Kemudian beliau turun salat di maqam Ibrahim.
Selesai sahaja beliau solat tanpa diganggu oleh sesiapa pun daripada kalangan musyrikin Quraisy. Selesai je dia semayang, dia terus naik kuda, dia pergi kepada kumpulan musyrikin Quraisy yang ramai pada ketika itu. Dia pergi kat ramai-ramai itu, kerumunan manusia yang tengah tengok Sayyidina Umar ni, tiba-tiba Kaabah 7 kali, semayang pula dengan berani, dengan pedangnya, dengan busur panahnya. Sayyidina Umar terus pergi kepada mereka, Sayyidina Umar mengatakan, syahatil wujuh, la yuz'imullahu illa hadhil ma'atis. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada kumpulan musyrikin Quraisy itu, semoga Allah memburukkan wajah-wajah kalian. Semoga Allah membenamkan wajah-wajah kalian di muka bumi. Ini istilah mencabar, tuan-tuan. Bukan nak menghina benar, tapi nak mencabar kepada orang musyrikin Quraisy pada ketika itu. Kata Sayyidina Umar, man arada an tathkalahu ummuhu wa yutama waladuhu wa turammala zawjatahu falyalhaqni wara'a hadzal wadi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang dia menginginkan ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim piatu, dan isterinya menjadi balu, maka bertemulah dengan aku di belakang lembah ini, kata Sayyidina Umar dengan berani. Dia kata, siapa yang nak, bahasa mudah dia kata, siapa yang nak mati, jom jumpa kat sana. Siapa yang berani menghalang aku untuk berhijrah, silakan. Aku bersedia, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tak ada seorang pun yang berani untuk menghalang Sayyidina Umar pada ketika itu, dan Sayyidina Umar telah berhijrah bersama dengan ahli keluarga yang lebih kurang 20 orang yang pergi berhijrah dengan tanpa diganggu oleh musyrikin Quraisy. Panjang sangat kita cerita tentang Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Tak sampai kita masuk hadis kan. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, mempunyai kedudukan yang sangat hebat di sisi baginda SAW. Nabi pernah memuji beliau dalam banyak hadis. Yang antaranya Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajul Abu Bakar wa ni'mar rajul Umar bin Khattab. Sebaik-baik lelaki itu adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik lelaki itu adalah Umar bin Khattab. Dan dalam hadis yang pernah kita sebutkan sebelum ini, yang mana Nabi SAW bersabda, innahu kana fi man qablakum muhaddathun wa in yakun fi hadhihi al-ummah fa Umar. Yang Nabi SAW bagi tahu bahawa umat-umat yang terdahulu itu ada daripada kalangan mereka muhaddathun. Muhaddathun ni apa? Orang yang diberitakan oleh Allah dalam hati mereka. Mendapat berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nabi, tetapi dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, fa in yakun fi hadhihi al-ummah fa Umar. Kalaulah ada pada umat ini, maka sudah pasti dia adalah Umar. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda, lau kana min ba'di nabi lakana Umar. Kalaulah setelah aku ada nabi, kalaulah setelah aku ada nabi, nescaya dia adalah Umar. Ini pengiktirafan yang cukup besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha ja'ala al-haqq 'ala lisani Umar wa qalbihi. Allah telah menjadikan kebenaran di atas lisan Sayyidina Umar dan hati beliau. Jadi Sayyidina Umar, tuan-tuan, panjanglah cerita dia kalau kita nak ceritakan tentang kezuhudan beliau, tentang kepimpinan beliau, bagaimana beliau telah membuka negara-negara Islam yang banyak. Iraq, Mesir, Libya, Syam, Faris, Khurasan. Ini semuanya dibuka oleh Sayyidina Umar pada pemerintahan beliau. Beliaulah orang pertama yang digelarkan sebagai Amirul Mukminin. Sebelum itu Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, beliau digelar sebagai Khalifatul Rasulullah. Khalifah kepada Rasulullah. Mulanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliaulah orang pertama yang digelarkan sebagai Amirul Mukminin. Ketua kepada orang-orang yang beriman, dan sehingga hari ini masih digunakan istilah ini. Di Maghribi, tuan-tuan, raja mereka digelarkan sebagai Amirul Mukminin. Ini Maghribi lah gelaran mereka untuk raja-raja mereka. Jadi setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada 13 Hijrah, dilantik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memimpin tak lama, 2 tahun. Kemudian diambil oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, kemudian disambung oleh Sayyidina Uthman 12 tahun, kemudian Sayyidina Ali. Maka inilah khalifah-khalifah umat Islam, Khulafa ar-Rashidin. Dan Sayyidina Umar ni kita tahu, beliau adalah orang pertama antara orang yang dijamin syurga. Dan beliau jugalah orang pertama yang mencipta, yang mewujudkan kalender Hijriah. Okay? Sebab sebelum itu tak ada kalender, tetapi berlaku perselisihan, berlaku masalah sebab susah, tak ada tarikh dan sebagainya, hantar surat. Akhirnya mereka mencadangkan untuk mewujudkan kalender. Lalu wujudlah kalender Hijrah yang sehingga hari ini kita guna. Dan sebelum itu mereka tidak ada kalender. Timbul persoalan, kenapa dinamakan kalender Hijrah mula pada Muharram sedangkan Nabi SAW berhijrah pada Safar?
Kerana pada ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun Nabi SAW berhijrah pada Safar, bulan Safar, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, aku suka untuk mulakan pada bulan Muharram, kerana bulan Muharram merupakan antara bulan yang mulia di sisi musyrikin Quraisy, bahkan di dalam Islam sendiri. Jadi sehinggalah akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meninggal dunia, wafat dibunuh oleh seorang lelaki yang nama dia Fairuz, ataupun digelarkan sebagai Abu Lu'lu'. Seorang yang beragama Majusi. Dia bukan Islam. Berbeza dengan Sayyidina Ali seperti kita ceritakan sebelum ini. Orang Islam. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu', seorang Majusi. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau wafat pada tahun 23 Hijrah. Kerana dibunuh oleh Abu Lu'lu' ni tuan-tuan, dia orang Majusi. Dia merupakan hamba kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada ketika itu, Mughirah bin Syu'bah dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Iraq. Dia ada hamba, nama dia Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni Majusi. Dia tak memeluk Islam pun. Tetapi Abu Lu'lu' ni dia mempunyai suatu kemahiran membina senjata. Dia pandai buat senjata. Akhirnya, Mughirah bin Syu'bah dia mencadangkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengambil Abu Lu'lu' ni. Jadikan sebagai pereka senjata di bumi Madinah. Pereka senjata untuk tentera-tentera Islam. Kerana dia memang pandai dalam membuat senjata. Pada awalnya Sayyidina Umar bin Khattab, dia tak nak Abu Lu'lu' ni. Kerana dia seorang yang Majusi. Tetapi Mughirah bin Syu'bah minta juga kepada Sayyidina Umar untuk terima Abu Lu'lu' bekerja bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu di Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berikan upah kepada Abu Lu'lu'. Tetapi upah itu juga diminta oleh Mughirah. Mughirah bin Syu'bah, beliau meminta 100 dirham. Sebab Mughirah adalah pemilik kepada Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni hamba. Jadi dia ambil sikit komisen sebab bagi pinjam Abu Lu'lu' kepada Sayyidina Umar. Dia ambil 100 dirham daripada Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' tak puas hati. Dia kata, kenapa pula Mughirah bin Syu'bah ambil daripada aku 100 dirham? Banyak. Dia mengadu kepada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar kata, nak bandingkan daripada apa yang kau dapat Abu Lu'lu', 100 tu berbanyak sangatlah Abu Lu'lu'. Berilah kepada Mughirah. Dia tu tuan kau. Kenapa kau tak nak bagi kepada dia? Dan disebabkan itulah dikatakan bahawa antara sebab kenapa Abu Lu'lu' ni dia berkeinginan nak bunuh Sayyidina Umar. Dia benci dengan Sayyidina Umar kerana Sayyidina Umar tak sokong dia dalam masalah tersebut. Tambahan pula tuan-tuan, orang Majusi ni dia sememangnya berdendam dengan Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab yang kita sebut sebelum ini pada minggu yang lalu. Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah membuka Parsi. Telah menguasai Parsi sehingga menyebabkan Majusi berada di bawah pimpinan Sayyidina Umar. Dia tak puas hati. Ini antara bibit-bibit ataupun punca kenapa mereka ingin membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila pulangnya Sayyidina Umar daripada haji beliau yang terakhir, pada waktu salat subuh, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni tuan-tuan, disebabkan dia orang pakar buat senjata. Dia buat senjata yang khusus untuk membunuh Sayyidina Umar. Dikatakan pisau tersebut mempunyai 2 mata. Yang apabila ditikam, pasti akan mati. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa Abu Lu'lu' ni bukan sekadar ditikam dengan pisau, beliau juga menyiramnya dengan racun untuk memastikan Sayyidina Umar mati. Ini Abu Lu'lu'. Lalu pada waktu ketika subuh itu, Abu Lu'lu' telah mengambil pisau yang 2 mata itu dan menikam Sayyidina Umar sebanyak 6 kali. Dalam peristiwa yang sama juga, 13 orang sahabat cedera. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala telah ditikam oleh Abu Lu'lu', maka keadaan menjadi kucak-kacir. Waktu subuh, waktu yang gelap, orang tak nampak siapa yang bunuh, apa yang terjadi. Yang nampak hanya yang berada dekat dengan Sayyidina Umar. Lalu yang dekat dengan Sayyidina Umar ni terus membantu Sayyidina Umar dan menangkap Abu Lu'lu'. Tetapi disebabkan hebatnya Abu Lu'lu' ni dalam bermain senjata dan dia memang bersedia nak membunuh, menyebabkan 13 orang sahabat cedera dalam peristiwa tersebut untuk menangkap Abu Lu'lu'. Dan 6 daripada mereka telah syahid dalam peristiwa yang sama. Jadi dalam peristiwa itu bukan sekadar Sayyidina Umar wafat, begitu juga dengan 6 orang sahabat yang lain yang telah terbunuh dalam peristiwa tersebut. Sehingga akhirnya bila susah bona nak menangkap Abu Lu'lu' ni, Abdurrahman ibn Auf diambil ridak, dia lemparkan ke arah Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' tak boleh nak nampak kerana mata dia telah ditutup dengan ridak. Kemudian umat Islam, para sahabat lain terus menerkam Abu Lu'lu' dan menangkap Abu Lu'lu'. Dan dalam peristiwa itu juga, Abu Lu'lu' dia tak fikir panjang. Dia tahu, kalaulah dia kena tangkap, dia tak akan selamat.
Akhirnya dia membuat keputusan untuk membunuh dirinya sendiri dengan pisau yang digunakan untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan peristiwa ini tuan-tuan telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tahu dah, dan Nabi dah bagi tahu kepada Sayyidina Umar yang dia akan mati syahid. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ketika mana Nabi menaiki dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman menaiki gunung Uhud. Ketika berada di atas gunung tersebut, bergegar gunung tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, "Uthbut Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Kata Nabi SAW kepada gunung Uhud, "Diam kau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini adalah Nabi yang baginda SAW, Siddiq yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa syahidan yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman." Jadi Sayyidina Umar tahu yang beliau akan wafat, dibunuh syahid. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman, yang kita sebut perawi sebelum ini, tentang Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang Nabi bagi tahukan dia tentang banyak rahsia, nama-nama orang munafik, peristiwa-peristiwa akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku, Sayyidina Hudzaifah yang simpan. Satu ketika, kata Sayyidina Hudzaifah, "Kunna julusan 'inda Umar bin Khattab." Satu ketika kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar tanya kepada kami, "Ayyukum yahfazu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Sayyidina Umar tanya kepada Hudzaifah dan beberapa sahabat yang ada pada ketika itu, siapakah daripada kalian yang menghafal hadis-hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah? Barakallahu fikum Ustaz Fadil, Ustaz Izzuddin. Jadi Sayyidina Umar tanya kepada sahabat yang ada pada ketika itu, siapakah daripada kalian yang menghafal hadis-hadis fitnah? Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana." Aku tahu wahai Umar. "Innaka 'alaika aw 'alaiha lajariyun." Qultu, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shawmu was-sadaqah wal amru wan nahy." Hasan Hudzaifah cerita tentang fitnah, tentang anak, tentang jiran, tentang macam-macam lah fitnah-fitnah diceritakan oleh Sayyidina Hudzaifah. Tapi Sayyidina Umar kata, "Laisa hadza urid." Aku bukan nak fitnah yang macam tu. Tetapi al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahr. Aku nak dengar tentang fitnah yang menyebabkan lautan bergelora. Fitnah yang besar, bukan fitnah-fitnah yang biasa macam tu. Aku nak dengar fitnah yang besar yang Nabi khabarkan kepada kalian. Lalu kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, engkau tak ada hal dalam isu tu, kau jangan risau. Engkau tak termasuk dalam fitnah tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa sahabat tahu tentang satu fitnah yang akan berlaku yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak tahu siapa yang akan berada pada ketika itu, apakah keadaan pada ketika itu. Sebab itu Sayyidina Umar tanya. Lalu Sayyidina Hudzaifah yang tahu. Sayyidina Umar kata, "Wahai Umar, wahai khalifah, kau jangan risau, kau tak terlibat. Kau tak kena mengena dengan fitnah tersebut." Tetapi Sayyidina Umar tak puas hati. Sebab pada ketika itu juga Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, "Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan." Wahai Umar, kau tak akan terlibat dalam peristiwa itu sebab apa? Sebab ada di antara engkau dan fitnah tersebut pintu yang menghalang. Engkau tak akan masuk. Lalu Sayyidina Umar tanya lagi, "Ayuksar am yuftah?" Adakah pintu tersebut akan dipecahkan atau dibuka? Kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Yuksar." Dia akan dipecahkan. Lalu kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Idzan la yughlaqu abadan." Jadi pintu itu tidak akan ditutup untuk selama-lamanya. Lalu para sahabat pun bincang tentang apakah makna daripada kiasan yang diberikan oleh Sayyidina Hudzaifah bin Yaman dan pintu tersebut. Kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Umar tahu yang pintu itu adalah dia. Dan dia akan menjadi pintu terbukanya fitnah yang berlaku di kalangan umat Islam. Selepas kewafatan Sayyidina Umar lah berlakunya fitnah di kalangan para sahabat dan umat Islam. Sayyidina Uthman difitnah dengan pelbagai-bagai fitnah. Dituduh sebagai kroni, dituduh sebagai orang yang mementingkan ahli keluarga sendiri, dan bermacam-macam fitnah sehingga menyebabkan dia dibunuh. Wafatnya Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala, naik pula Sayyidina Ali, berlaku fitnah yang lebih besar, berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya. Maka ini yang dimasukkan di dalam hadis ini. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, dia tahu
bahawa dia akan menjadi pintu kepada terbukanya fitnah dan dia tahu dia akan dibunuh dalam peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak sempat kita masuk dalam hadis ni kan. Tapi secara ringkas tuan-tuan, supaya nanti kita boleh terus kepada hadis yang seterusnya. Dalam hadis ini Nabi nak bagi tahu kepada kita tentang bala yang akan menimpa pada akhir zaman, yang bala tersebut adalah datangnya daripada sultan, daripada para pemerintah, daripada para pemimpin, yang fitnah tersebut, bala tersebut tidak akan mampu dilepasi, tak akan mampu dihadapi melainkan mereka yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Lalu dia akan melawan fitnah tersebut, menentang bala tersebut dengan lidahnya dan tangannya. Maka saya suka untuk jelaskan sedikit pada hadis ini supaya tidak berlaku kekeliruan, sehingga tidak menyebabkan nanti ada orang kata, oh kita kena lawan pemimpin yang ada hari ini, oh kita kena keluar, kena tunjuk perasaan, kita kena angkat senjata dan sebagainya. Ini yang berlaku di negara-negara Timur Tengah, menyebabkan akhirnya kucak-kacik, hancur. Orang Barat, US dan sebagainya mengambil pula kesempatan di atas kehancuran yang dimulakan sendiri oleh umat Islam. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu kepada kita tentang bala yang akan menimpa kepada kita, yang bala tersebut adalah daripada pemimpin. Ustaz, apa dia bala tersebut? Wallahu a'lam. Kita tak tahu apa bala itu. Tapi Nabi bagi tahu kepada kita isyarat-isyarat supaya kita tahu apabila berlakunya perkara tersebut, kita tahu apa yang perlu kita buat. Nabi ajar kepada kita apa? La yanju illa rajulun arafa dinallah. Tidak akan ada yang melepasi, mampu menghadapi fitnah tersebut, bala tersebut, mereka yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting tuan-tuan. Yang paling penting dalam menghadapi fitnah akhir zaman adalah ilmu, adalah amal. Bukan semata-mata dengan semangat, bukan semata-mata dengan kita bincang, oh ini Freemason ni buat macam ni. Okey, bila keluar Dajjal? Okey, Dajjal akan keluar. Okey, kedahsyatan akan berlaku pada November. Bukan itu yang kita dituntut untuk fikirkan, untuk kita sibukkan. Kita dituntut untuk melakukan persediaan. Sebab tu Nabi SAW, bila ditanya tentang peristiwa akhir zaman, bila ditanya tentang tanda-tanda kiamat, Nabi kata apa? Apa persediaan engkau untuk menghadapi kiamat? Nabi tak suruh kepada kita untuk beria-ria cerita tentang Dajjal, cerita tentang bilakah akan berlakunya kiamat, macam mana bentuk Dajjal. Nabi utamakan kepada kita untuk persediaan. Kalau kita bersedia untuk menghadapi fitnah tersebut, tak ada masalah. Janganlah kita risau. Dan ini yang diajarkan oleh baginda SAW. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini juga, kita perlu menentang bala tersebut dengan lidah kita. Dengan mana apa tuan-tuan? Dengan kita mengutarakan nasihat, dengan kita menegur. Wa biyadihi, dengan tangan, yakni dengan kuasa. Bukan dengan makna kita mengangkat tangan, mengangkat pedang, mengangkat senjata, menutuhkan kerajaan, melawan kerajaan. Ini bukanlah yang diajarkan oleh Islam dan bukan diajarkan oleh baginda SAW yang patut untuk kita jauhkan. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau ada mengisyaratkan satu perkara yang sangat penting tuan-tuan. Cuma tak sempat untuk saya baca teks penuh daripada Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab Al-Amru bil Ma'ruf. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengajarkan kepada kita cara untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ada 4 step. Yang pertama, at-ta'rif, memberitahu. Yang kedua, al-wa'd, memberi peringatan. Yang ketiga, at-takhshinu fil qaul, iaitu menakutkan dalam perbicaraan. Kita menggerunkan dia, memberikan satu akibat yang buruk. Dan yang terakhir, al-manu bil qahri fil hamli 'ala al-haqqi bid-darbi wal 'uqubah, menghalang dengan kekerasan, iaitu dengan membawa kepada hukuman dan balasan. Jadi 4 cara untuk al-amru bil ma'ruf wan nahy munkar. Ajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tetapi, ada tetapi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ambil, tuan-tuan tutup, tuan-tuan balik rumah tidur. Ada tetapi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, wal jaizu min jumlati dhalika ma'as salatin ar-rutbatan al-awwaliyan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang boleh untuk kita gunakan di dalam menasihati pemimpin hanyalah 2 yang awal. 2 yang akhir kita tak boleh guna. Walaupun ada perincian dia lagi. Imam Al-Ghazali perincikan lagi tentang at-takhshin. At-takhshin tu boleh kalau dia tidak mengakibatkan kemusnahan kepada negara. Imam Al-Ghazali benarkan. Apa maksud at-ta'rif? Kita nak bincang panjanglah tuan-tuan. Apa itu ta'rif? Ta'rif ni secara umum dia kita bagi tahu. Contoh, seorang ayah beritahu kepada anak dia, jangan main dekat luar, panas. Jangan main dekat motor tu. Itu bagi tahu. Al-wa'ad apa? Al-wa'ad ni beri peringatan. Dia tak dengar juga, budak tu main juga. Ayah dia kata lagi, jangan main situ.
bahaya. Ini kata ayah dia. Ini wa'az, beri peringatan. Bukan dia bagi tahu, kedua dia tauhid seorang. Tak. Ini step dalam mengajak kepada kebaikan. Yang pertama kita kena bagi tahu dulu. Tak boleh kita tauhid marah, kita tauhid hukum, tak. Yang pertama kita kena bagi tahu. Dia tak dengar, bagi peringatan. Kan dah cakap tadi jangan main dekat motor tu. Itu wa'az, peringatan. Dan yang ketiga adalah at-takhshin. Takhshin ni apa? Kang main kang abah sahabat kang tak bagi makan kang, contoh. Kita menakutkan dia. At-takhshin. Dan yang ketiga, al-man'u bil qahri. Iaitu, dia tak dengar juga, main juga. Kita ambil sahabat ni, nampak ni. Kita sahabat. Ini yang keempat. Jadi ini peringkat di dalam kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin tak boleh terus jatuhkan hukuman. Dia kena bagi tahu dulu, okey ini SOP macam ni macam ni. Masih langgar, kena berikan peringatan. Jangan langgar, nanti masih meningkat kes, nanti banyak nyawa yang hilang. Itu wa'az. At-takhshin tu apa? Kalau keluar juga compound 3,000 contoh. Compound 2,000, 10,000 itu takhshin, memberi kerun, memberi takut. Al-man'u bil qahri ni apa? Dikenakan hukuman. Langgar juga SOP, keluar juga tak ada vaksin 2 masuk juga mall, tak ada vaksin 2 masuk juga rentas negeri juga, maka dikenakan hukuman, denda 10,000 ataupun penjara ataupun sebagainya lah yang dianggap sebagai hukuman. Maka ini 4. Untuk kita menasihati pemimpin, Al-Imam Al-Ghazali kata yang boleh kita lakukan hanyalah 2, iaitu at-ta'rif dan al-wa'z. Kita beritahu dan mengingatkan. Bukan hak kita untuk at-takhshin. Walaupun Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa boleh untuk at-takhshin. Takhshin apa? Kita gunakan perkataan yang menakutkan. Kalau tak, kami tak undi. Contoh. Kalau masih bergaduh, kami yang naik. Contoh. At-takhshin. Kita menakutkan dia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, boleh guna at-takhshin. Contoh at-takhshin, Al-Imam Al-Ghazali bagi contoh, dia kata, kita kata kepada pemimpin, ya zalim. Hei pemimpin yang zalim. Hei pemimpin yang korap. Contoh dia. Boleh tak kita mengatakan perkara tersebut? Al-Imam Al-Ghazali kata, boleh. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat penyataan kita, perkataan kita tidak menyebabkan fitnah yang lebih besar. Kenapa Imam Al-Ghazali membenarkan 2 sahaja, iaitu at-ta'rif dan al-wa'ad, memberitahu dan peringatan supaya tak nak berlaku masalah yang lebih besar. Kenapa kita tak boleh gunakan kekerasan, Ustaz? Kenapa kita tak boleh tunjuk perasaan? Kita keluar, kita bawa senjata, kita turunkan kerajaan. Kenapa tak boleh, Ustaz? Kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, perkara itu hanya akan menyebabkan hancurnya negara Islam. Dia bukan membawa kepada kebaikan, tetapi akan menyebabkan kepada kemudaratan yang lebih besar. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itu sedikit sebanyak yang boleh kita sampaikan. Saya mohon maaf kepada para hadirin yang mendengar, para asatizah yang mendengar jika ada tersalah ataupun terkasar budi bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada episod siri akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.